Ain puji itu ialah kita syukur dan kita kata Alhamdulillah. Jadi memahami perkataan Alhamdulillah itu, memahami segala puji itu bagi Allah. Kerana dialah yang layak dipuji. Makhluk ni tak layak dipuji sebenarnya. Tapi dialah yang layak dipuji. Jadi pujilah akan nikmat hidup yang dia bagi. Pujilah akan nikmat boleh pergi tandas. Pujilah akan nikmat boleh makan minum. Pujilah akan nikmat boleh gerak bibir lidah untuk taat pada dia, zikir, baca Quran, baca mujizat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Pujilah dia kerana dialah yang mengizinkan segala-galanya. Sebab tu nak kena rasa dalam hati tu demikian. Dan latihlah perasaan itu daripada hari ke hari hinggalah ianya menjadi darah daging dan sebati dengan diri kita. Nama kita dijadikan kita ni golongan orang-orang yang sangat bersyukur. Tu nak kena latih lah. Nak kena latih. Kerana ilmu dia ada, tapi latihan dia tak ada. Bila latihan tak ada, nanti amalan tak ada. Maksudnya jadilah ilmu ini hanyalah sebagai knowledge, sebagai pengetahuan dalam kepala je, dalam akal dia. Tetapi dia tak dapat menggerakkan diri dia untuk syukur. Jadi kita mau tak mau, kita kena buat. Kita kena praktik. Kita kena praktiskan rasa syukur ni. Okey, saya nak sambung ni. Macam mana saya cakap semalam. Ni seolah satu rumusan yang mudah lah. Untuk kita faham. Baca hadis ni. Saya dah muda semalam ni. Belum Ustaz. Belum Ustaz, hari ni mula Ustaz. Hari ni mula. Kan? Okey. Hari mula. Hari ni mula. Rasulullah kata SAW, aku melihat. Dia lihat. Bukan dia diberitahu. Bukan dia terbayang-bayang. Aku melihat. Maksudnya dia tengok cara lihat betul. Dengan roh, dengan jasad, dengan badan dia ni dia tengok. Kebanyakan dalam syurga, aku tengok dalam syurga, apa dia lihat, maka aku lihat kebanyakan penghuni syurga adalah fukara, orang-orang fakir. Dalam Quran selalu sebutlah fukara wal masyakin. Rasulullah selalu sebut fukara wal masyakin. Fukara wal masyakin ni orang fakir dan miskin. Orang fakir miskin. Dia ada beza kan? Ulama dah tulis. Ada beza orang miskin dengan orang fakir. Kalau dia belanja RM10 sehari, dia dapat RM5 ke RM10. Dia tak dapat RM10, RM5 ke RM9. Contohlah. Maka dia dipanggil orang miskin. Kalau dia dapat bawah RM5, dipanggil orang fakir. Dipanggil orang fakir. Masuklah tak ada temu pendapatan. Itu orang fakir. Jadi Rasulullah nampak dan Allah memperkenalkan kepada dia. Ustaz, minta maaf Ustaz, ulang balik Ustaz yang dipenasi miskin ni Ustaz. Macam mana? Ulang balik tadi yang miskin tu. Kalau dapat RM5 ke RM10, dia perlu pendapatan satu hari RM10. Dia dapat RM5 ke RM10. Dia dapat cukup-cukup atau dia dapat RM9, tak cukup pun. Bila tak cukup, sampai tahap tak cukup, nama dia miskin. Tapi kalau dia dapat bawah RM5 pendapatan dia sehari, itu nama dia fakir. Itu nak kita dia sebut gitulah. Jadi Rasulullah tengok dan Allah menunjukkan pada dia. Rasulullah mungkin Rasulullah kenal ke macam mana ke? Tengok yang ramai dalam ni orang miskin. Orang miskin macam mana ulama kata? Orang miskin yang beriman lah. Kalau miskin tak semayang, macam mana pula? Betul tak? Kalau miskin tak taat, buat dosa, macam mana pula?
perkara asas tu dia kena buat lah. Sabarlah lagi miskinan dia. Usaha lah, pergi kerja ke apa ke, tapi dia sabarlah. Dia tak ada keluh kesah. Kadang-kadang kita nampak, kadang-kadang tak, orang miskin kalau tak tahan dia rugi je. Takut dia ni tak tergolong daripada golongan tu. Tapi kalau miskin yang tahan ni bagus. Kita tengok kadang dalam rancangan apa tu bersamamu kan. Kameraman ambil gambar dalam rumah, dia tak tutup aurat, tu rugi dah dia. Dia rugi. Tapi ada juga yang tutup aurat, anak-anak kecil-kecil. Kameraman ambil gambar pakai tudung. Padahal anak-anak tu mungkin 7 tahun, 5 tahun, perempuan lah pakai tudung. Ni ada can. Sebab tu Rasulullah dia pernah doa. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Dan matikan aku miskin. Hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Dan jadikan aku ini bersama-sama orang miskin. Sebab apa? Ulama kata apa? Sebab dia nampak orang miskin banyak dalam syurga. Dan dia juga pernah berdoa, Ya Allah jadikanlah Muhammad ini rezekinya cukup-cukup Tak nak banyak-banyak sangat, tak lebih sangat. Sebab dia bimbang. Dia bimbang. Dia ada rasa bimbang hati dia. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuni dia adalah wanita. Kita kena cakap dengan diri kita. Perempuan banyak masuk neraka. Cakap dengan diri kita ni. Kalau kita tak hati-hati, bimbang. Rasulullah nampak banyak orang perempuan masuk neraka. Tak hati-hati, bahayalah. Bagaimana perempuan tu nak masuk syurga? Kita dah cakap lah. Ingat tak? Ni. Kan? Dia cakap ni. Ada kunci dia ni. Ni kunci dia. Ni empat perkara ni buat betul. Faham dari segi ilmu. Lepas tu amal lah. Kalau faham pun tidak, ilmu pun tak tahu, amal pun tidak, dengar kuliah pun tidak. Saya tak tahu. Tengok ni balik. Ni. Kenapakah Rasulullah, ditulis itu, kenapakah Rasulullah mengatakan ramai ahli neraka terdiri daripada golongan wanita? Apakah kesalahan golongan ini yang menjadikan penghuni neraka majoriti dia adalah wanita? Berikut adalah beberapa kesalahan wanita tersebut. Ini ditulis oleh ustaz-ustaz tulis, ulama tulis lah. Satu, tidak mentaati suami dia. Dia taat, itu perjalanan ke syurga. Lawan taat adalah perkataan apa? Apa lawan bertaat? Ingkar. Derhaka. Engkar. Hal ini bermaksud seorang suami, seorang isteri yang mengingkari segala kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Padahal yang harus dilakukan oleh suami sendiri adalah bersyukur dengan nikmat setiap rezeki yang dibawa balik oleh suami dia. Engkar ni termasuk apa? Engkar kebaikan. Dia tak syukur. Dia tak puas hati. Dia mengeluh. Dia lawan. Allah SWT juga tidak akan memandang golongan isi tumpak ini. Seperti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bila Rasulullah kata orang ni tak bagus, maknanya Rasulullah itu dapat maklumat daripada wahyu. Bukan dia saja-saja bercakap atau saja bercerita. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak cukup dengannya. Dia tak syukur. Lepas tu tak bahagia. Dia kunci tak dapat.
Syukur campur sabar itu ada satu kunci lagi. Itu kunci dalam redha. Tapi nak dapat redha ni, kena ada dua benda dekat diri manusia tu lah. Satu syukur, satu sabar. Allah Ta'ala pun dia sangat marah, muka pada orang yang tak syukur. So dia kata dalam Quran, kalau kau syukur aku tambah nikmat. Kalau kau kufur pada akidah. Kau pada akidah ni, kau kufur pada akidah. Kalau kau kufur pada nikmat tadilah. Kufur mana apa? Tak syukur. Tak syukur pada nikmat tu nama kufur. Itu ada perkataan ni kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Kalau engkau tidak syukur, Allah kata apa? Sesungguhnya apa sambungan ayat Quran tu? Azabku amat pedih. Azabku amat pedih. Allah Ta'ala janji azab. Azabi lasyadid. Azabku amatlah pedih. Syukur, aku tambah nikmat. Lepas nikmat A, tambah lagi A, tambah lagi nikmat B pula. Tambah lagi nikmat C pula. Tak syukur, tunggu azab. Oh, ni sangat ngeri. Catat perkataan ini. Saya dah cakap banyak kali benda ni. Kata Ibnu Atha'illah. Kata Ibnu Atha'illah. Ikatlah nikmat yang ada pada dirimu. Ikatlah nikmat yang ada pada dirimu dengan kemas dengan tali yang bernama syukur. Ikatlah nikmat yang ada pada dirimu dengan kemas dengan tali yang bernama syukur. Nikmat ni supaya dia tak tanggal di badan kita. Dia tak tanggal di badan kita. Jangan bagi lagi di badan kita. Ikat dengan kemas. Apa nikmat ni? Apa nikmat ni? Macam-macam lah. Nikmat kesihatan. Nikmat duit. Nikmat apa lagi? Nikmat duduk dalam majlis ilmu. Nikmat ada kehendak yang tinggi untuk belajar. Nikmat bahagia dengan pasangan. Nikmat bahagia ceria dengan anak-anak. Nak sebut banyak. Nikmat boleh buang yang besar, buang yang kecil. Nikmat ada rasa taubat yang tinggi. Nikmat rasa takut dengan Allah. Itu nikmat. Nikmat selalu ingat mati. Itu nikmat. Tu Allah kata, kalau kau nak hitung nikmat aku, kau tak terhitung. Kau takkan boleh hitung. Kau tak terhitung. Itu yang kita boleh sebut tu. Nikmat dapat tengok nota-nota, mata kita sihat. Nikmat dapat dengar, sehingga kita boleh dengar kuliah. Lidah kita makan boleh rasa. Yang masin-masin, yang manis-manis. Kita boleh rasa. Nikmat panca indera ni kita boleh rasa. Nikmat akal. Akal kita boleh fikir dengan waras. Dan lagi bagus, dia boleh pertimbangkan mana yang baik, mana yang tak baik. Dan diizinkan oleh Allah beri nikmat hati yang boleh memilih pada ketaatan. Dia tak pilih jalan jahat. Dia tak pilih jalan derhaka. Dia pilih jalan baik. Itu semua-semua nikmat. Jadi Ibnu Atha'illah kata apa? Supaya dia terikat pada badan kita, ikat dengan tali. Ikat dengan tali. Tali itu nama syukur. Bukan tali rapiah. Bukan tali pinggang. Kita syukur. Tengok suami sihat. Orang lain dah tak ada suami. Orang lain suami sakit. Dah terbaring buat dia dah. Kena stroke. Tak boleh buat apa lah. Tengok suami sihat. Tengok anak-anak sihat. Syukur. Cakap Alhamdulillah. Dan rasakan terima kasih betul-betul pada Allah. Ya Allah, Engkau yang bagi suami aku sihat. Alhamdulillah. Ya Allah, Engkau yang bagi isteri aku sihat. Alhamdulillah. Rasakan pemberian Allah lah. Usaha-usaha lah nak makan ubat ke apa tu lantak kita, usaha kita. Kenapa? Aku tambah nikmat.
Allah dah janji dalam Quran. Engkau syukur, aku tambah nikmat. Engkau tak syukur, kau kufur, azabku sangat pedih. Ini Allah murka. Lepas tu dia apa? Dia beri azab. Kalau dia murka. Dia murka orang tak syukur dengan nikmat dia. Padahal nikmat itu disebut macam-macam. Allah tidak melihat wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada bersuaminya dan tidak cukup dengannya. Suami kita dah gaji banyak tu. Dan kehidupan dia pun banyak tu. Yang dia mampu banyak tu. Bahkan golongan wanita seperti ini adalah mereka yang sangat gemar kemewahan. Dia kata, kenapa tak beli rumah teres bang? Kenapa beli rumah flat? Rumah flat ni naik tangga. Macam rumah plastik dia kata. Padahal suami dia gaji dia macam mana? Itu yang dia mampu pun. Kadang-kadang duduk rumah yang sewa murah, PPR ke apa, benderainya flat ke. Dia mengeluh. Dia kata, orang lain gaji macam abang juga, boleh beli rumah teres. Kenapa gaji tak beli rumah teres? Tengok perkataan ni biasa. Kalau kita biasa. Maknanya dia apa tu? Dia engkar kebaikan. Suami dia mampu tu je. Dan perhiasan yang berharga, berjenama dan cantik. Kenapa? Dia nak benda ni. Suami tak dapat buat. Ini jadi masalah ni. Bila cinta dunia telah menguasai diri seseorang. Dia lihat benda branded ni. Sebab tu kadang-kadang kena lawan. Kadang-kadang memang kita mampu lah kata. Kita ada beg Bijan. Bijan. Beg Bijan tu agaknya berapa ribu? Berapa ratus ribu Bijan ni? Dulu sejak dulu famous ke Bijan ni? Kan tak ada orang cakap. Mahal. 250,000 lah katakan. Katakanlah kita mampu lah. Dan kita memang ada satu rumah. Kita lawan. Satu hari, kita pergi pasar malam, kita beli beg yang murah. Ni berapa ni? Tak. Ni RM23. Okey, kita pakai. Kita keluar pergi mana-mana, pergi kerja, kita pakai beg tu. RM23 kita pakai. Kenapa? Kita nak lawan yang kita tak cinta pada dunia. Okey, boleh. Rasa boleh tak buat? Jangan pakai pijat. Boleh je Ustaz. Pakai benda murah je. Murah senang. Nanti orang kata, kau ni aku jumpa beg kau ni kat pasar malam dekat Taman Tun kan? Dia kata, kau beli dengan akak tu kan? Orang cakap ni, orang depan orang ramai. Kena pula kawan suara besar je. Kau beli ni dekat pasar malam kan? Aku rasa RM23 ni. Dia kata. Ni kawan kena dengar ni. Kita terkenal dengan barang-barang kita, kasutmu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kita terkenal gitu. Kali dia kata ni kau ni beg ni dekat pasar malam kan, RM23 kan? Mengaku je. RM23. Dah ini yang aku mampu, ni yang aku suka dah lah. Dia kata. Kan cakap gitu. Main gombak kan? Main gombak. Tapi hati bergerak tu. Dalam hati kata apa? Aku di Bijan tu, rumah. Aku di Bijan kat rumah tau. Dia tak cakap itu. Dia jawab. Dia tak kata, aku ada Bijan kat rumah. Aku saja pakai ni. Tak cakap. Dia turunkan diri dia. Aku mampu yang ni je. Aku mampu yang ni je. Apa tu? Nak lawan cerita dunia. Ada orang dia tak kisah. Ada orang dia rasa selesa. Sedangkan dia mampu. Dia nampak orang dia pakai beg mewah, dia mampu nak beli dan dia boleh beli. Tapi dia nak lawan cinta dia pada benda-benda gitu, benda-benda jenama ni, benda-benda cantik ni, perhiasan yang berharga ni, kemewahan ni. Dia lawan, dia buat apa? Dia pakai beg murah. Ni yang bagus. Dan sekali pakai beg Bijan tu tak apa. Dah lama kita rasa beg Bijan ke, beg RM23 ke, beg Bijan ke, beg RM23 ke, kita sama je. Betul tak? Bila benda jenama atau jenama kita sama,
Waktu tu cinta kita pada beg tangan ni, tak ada mana apa-apa. Tak ada dah. Tapi kita praktis kena lawan. Ada orang beg tangan dia satu amari. Bukan orang sini lah, bukan orang grup ni. Ni grup lain lah. Beg tangan satu amari. Cakap warna apa? Cakap colour apa? Yang tak pakai banyak pun banyak amari dia. Yang dalam plastik lagi pun tak buka pun ada beg tangan dia. Nanti Allah akan tanya satu-satu. Kenapa kau ada beg tangan sampai 5, 6 ni? Kau pakai berapa? Kau pakai 5, 6 ke? Malaikat kata kau pakai selang selang satu. Pergi keluar pakai 5 beg tangan. Ni taruh beg duit, ni taruh apa, handphone, ni taruh bedak, ni taruh tisu, ni taruh sikat. Pakai 5 selang. Kalau buat macam tu nanti orang akan tolong kita lah. Tolong apa? Tolong kita pergi jabatan psikiatrik. Beg tangan 5, 6 ada, 7, 10 ada. Ada orang gitu. Sampai dia pun bosan dengan barang dia banyak kat rumah. Kasut yang cakap lah. Semua colour dia. Hijau, hitam, ini, itu, ini. Ada pencen, tak ada kerja, boleh buat garage sale. Ni bijan RM100,000. Saya beli dulu RM200,000. Garage sale mana dia jual barang RM100,000. Jangan jadi gila lah. Nak jual-jual murah. Nak jual murah. Mana dia jual murah bang ini? Ini apa ni menyuburkan cinta dunia. Rasulullah dah kata, cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Pergi luar negara, beli beg ini. Pergi negara ni, beli beg ini. Pergi negara ni, beli beg ini. Dia ada satu amari. Orang amari cuma baju, cuma beg. Baju ni, beg ini. Baju merah, beg merah. Baju hitam, beg hitam. Beg tangan. Nanti besok dia kena hisap. Dia kena tanya. Sebab banyaknya harta dia, maka lamalah nanti dia akan dihisap. Dia kira dia punya apa dia ada kat dunia, apa amalan dia, apa kebaikan dia, apa kejahatan dia. Dia jadi lambat. Kenapa? Dia memiliki macam-macam. Dan kebanyakan yang dimiliki itu tak perlu sampai tahap tu. Tak perlu. Tak perlu. Bagi duit kat masjid, seminggu RM10 je. Tapi beg harga puluhan ribu. Bagi duit kat masjid RM10 je seminggu. Tapi beg puluhan ribu. Korban satu bahagian je. Tapi beg puluhan ribu harga. Nampak Pasal tak benda ni? Korban carinya paling murah kadang. Negara ni 700, ni mahal. Ni ada satu tempat lah. Satu bahagian 300 tau. Masuk satu bahagian. Beg ni bijan. Tapi korban yang ambil paling murah. Tak pernah ambil lebih dari satu bahagian. Kambing seekor, RM1,000. Satu bahagian lembu, RM600. Ambil dia lah. Tapi beg harga RM10,000. Beg berlambak. Beli beg. Berlambak. Beli tak perlu pun beli. Kalau tak pakai, simpan. Menderhakai pada suami. Tapi saya rasa lah kan, ini saya punya pandangan lah kan. Dalam grup ni 251, saya kata semua ni beg tangan dia satu je. Ya Ustaz, pandai Ustaz. Kan, beg sini Amidah, ini Aura DJ, Satu je Ustaz. Red Velvet, Kak Norma, ni Nolilawati ni beg dia satu je. Tu dah satu. Satu je Ustaz. Kan, satu je kan. Ya Ustaz. Plastik Ustaz. Satu kali. Plastik je. Dekat Facebook ada berapa orang? Tak nampak kat Facebook ada berapa orang? Ada lebih dari satu Ustaz, tapi yang murah-murah je.
Cik. Ni kan yang murah-murah. Ya Ustaz. Kalau boleh buat audit. Kat Facebook apa orang Boleh nampak ke? Tak data je Ustaz. 37. Okey. Kalau boleh buat audit cuba kita buat audit. Berapa kita ada duit tangan dan berapa harga kita beli. Duit tangan yang dah bagi orang, jangan kira lah. Duit tangan dah koyak, dah buang, jangan kira lah. Audit kasut kita ada berapa? Tudung kita ada berapa? Baju kita ada berapa? Cuba sekali-sekali kita buat audit. Dan kita senaraikan. Lepas tu kita make our own judgement. Aku ni lebih dari keperluan ke apa ni? Tengok kasut kita ada berapa. Kita tengoklah kasut kita ada berapa. Takut kita ni lebih dari keperluan. Kenapa? Yang lebih dari keperluan itulah yang akan dihisap. Akan dikira. Beli-beli tak pakai. Simpan. Simpan tak pakai lah. Dah banyak sangat nak pakai je ni. Ada satu cerita lah. Cerita ni ada adik saya cerita. Dia dapat cerita ni daripada seorang tabib. Tabib ni macam seorang buat rawatan Islam lah. Ada orang kaya ni, kamu cakap lah. Dia ada 40 biji kereta. 40 biji kereta. Tiba-tiba dia kena satu penyakit. Dan penyakit ini berulang. Dia jumpa pakar, dia jumpa apa, tak sembuh-sembuh. Maka tabib ni bila dia panggil tabib untuk rawat dia. Secara personal lah. Tabib ni setiap minggu pergi rumah dia rawat. Maka tabib ni dia kata, okey macam ni. Mula-mula, alhamdulillah. Mula keluar zakat dulu. Keluar zakat dulu. Ada pernah keluar zakat tak? Dia kata ada. Kira balik zakat. Keluarkan zakat. Zakat perniagaan, dia berniaga. Apa zakat yang kena keluar. Lepas tu, dah habis zakat tu, benda wajib. Selesaikan. Lepas tu, tiap-tiap hari sedekah. Sebab harta dia banyak. Sedekah lah. Mana sepatut sedekah. Dalam proses sedekah tu, dia akan rawat. Dengan izin Allah, penyakit tu beransur sembuh. Sedekah niatkan supaya Allah sembuhkan penyakit. Memang ada hadis kan yang saya cakap dulu kan. Yang Rasulullah kata apa tu? Rawatlah orang-orang di bawah tanggunganmu dengan bersedekah. Ini ada duit. Ini bersedekah. Tu saya kata stop lah. Jangan lagi nak beli beg. Kerana dah tak kerja dah, beli beg lagi tu. Punyalah cinta dengan dunia sampai tak boleh nak cakap apa. Dia layan juga nafsu dia beli beg. Layan juga nafsu dia beli kasut. Layan nafsu dia beli pakaian. Layan nafsu dia beli tudung. Selalu benda-benda yang dipakai lah yang dibeli banyak ni. Dipakai hari-hari je. Layan nafsu dia beli rumah satu lagi. Tak siapa nak duduk lah tau. Tu ada kawan saya ni, dia kata kau nasihat lah adik aku tu. Dia ada rumah 16 biji dia tu. Habis semua rumah murah semua dia beli. Tak pun nak duduk tu, anak 3 je. Rumah 16 biji je. Tak tahulah. Kita kata terpulang pandangan masing-masing lah. Abang dia nasihat pun tak nak dengar. Okey. Derhaka. Sebab perempuan masuk neraka, ulama tulis dalam kitab mereka buat ringkasan daripada hadis-hadis derhaka pada suami mereka. Tadi dikatakan tidak taat ni maknanya antara makna ni tidak syukur. Derhaka ni ada bahagian 3. Satu bahagian nama dia derhaka dengan ucapan. Derhaka dengan kata-kata. Dia lawan. Dia argue. Dia lawan cakap.
boleh beri pendapat tapi tak boleh argue. Kalau pendapat kita tak diterima, okey, akur. Akur je. Kenapa? Dia suami. Dah, habis. Dia suami. Cukup. Tapi dia suami yang tak semayang, Ustaz. Kita akur bukan sebab dia suami semayang tak semayang. Dia memiliki title suami. Kalau kita akur ni sebab atas taat kita kepada Allah. Kenapa dia? Tu ada perkataan-perkataan yang tak logik. Macam mana dia nak jadikan saya taat? Dia harap saya ni taat macam Siti Aisyah. Sedangkan dia ni tak jadi macam Sayyidina Ali. Dia nak jadi saya macam Siti Fatimah. Dia tak jadi Sayyidina Ali. Ini perkara yang salah. Salah. Aisyah, isteri Fir'aun masuk syurga. Itu kata-kata yang silap tau. Jangan guna perkataan ni tau. Walaupun pada psikologinya, walaupun pada teori dia, selalunya pasangan yang baik ni, pasangan dia pun baik. Selalunya gitulah. Tapi tak semua gitu. Kita dia beri alasan ni, kita create alasan ni. Buat apa saya dengar cakap dia, saya cakap banyak kali tu. Dia bukan tahu apa kan. Dia sekolah sampai tinggi mana ni, bukan tahu benda tu. Kalau kau tahu dia sekolah tinggi mana, tak tinggi macam kita sekolah, kau tak payahlah kahwin dengan dia. Betul tak? Siapa buat semua kahwin dengan dia? Bila kau kahwin dengan dia, kau kena terima lah. Apa-apa kurang pada diri dia, kau kena terima. Apa-apa kurang pada diri dia, kau kena terima. Sebab apa? Kita yang pilih. Kita yang pilih. Dulu ada orang perempuan mengadu dengan saya. Suami dia ni anak murid saya. Dia katalah suami dia gini. Saya kata pergilah bincang dengan mak dia. Dah cakap dengan mak dia. Saya kata mak dia kata apa? Mak dia kata, kau dah pilih dia, kau terimalah baik buruk dia. Saya cakap dengan dia apa? Saya pun jawab gitu juga. Sebab selalu sangat nak mengadu hal suami dia gini-gini. Saya dah nasihat lah cara umum. Saya cakap lah, isteri dia cakap. Sebab isteri dia kata jangan cakap, saya beritahu. Saya tak nak dia gaduh kan. Adalah saya nasihat secara umum. Tapi dia tetap dengan pendirian dia. Saya cakap apa? Betul tak? Sekarang ni kita boleh buat apa? Terima. Betul lah. Terima lah. Apa benda? Itu kita decision. Kalau betul-betul rasa dah tak boleh, pergilah biar gadis. Apa nak cakap apa? Dia agama. Dia tak nak sabar. Dia masalah ni, kadang-kadang orang mengadu ni, kita beri cadangan, dia tak dengar. Betul tak? Dia nak kita, dia bagi kita pandangan, dia nak kita setuju dengan pandangan dia. Padahal benda tu kadang impossible nak buat. Isteri dia cakap pun dia nak dengar, dia nak expect kita cakap. Betul tak? Kita siapa? Kita jumpa dia sekali je. Nasihat lagi kalau boleh nasihat. Derhaka dengan perbuatan. Perbuatan. Ada juga gabungan. Ucapan dengan perbuatan. Derhaka dalam ucapan adalah dengan berkata-kata yang menyakitkan dan tidak segera memenuhi panggilan suami dia. Suami panggil, datang. Jika dia datang, jika dia berdatangi. Kalau suami panggil, apa lagi? Pak, kenapa lagi ni? Tengok. Adakah itu dikatakan mendatangi panggilan? Contoh ni. Apa lagi panggil? Apa lagi ni? Panggil. Patutnya panggil, dia kena penuhi panggilan. Dia datang. Dia kena sahut. Wah, dia kata macam bos pula panggil datang. Bukan bos. Arahan Tuhan. Ikut. Lahirnya arahan suami. Panggil. Datang. Sebenarnya arahan Tuhan. Suami kau panggil, kau datang. Ajar anak-anak kita gitulah. Suami panggil, datang. Anak kita pergi rumah kita. Suami dia kerja.
Tanya anak kita. Kau ni keluar rumah datang sini, suami kau tahu tak? Alah, tak beritahu lah. Cakap dengan anak kita. Baik kau balik sekarang. Atau sekarang kau call dia, kau kata, saya dekat rumah mak. Kau cakap sekarang. Okey. Dia kata tahu. Tadi dah cakap dah. Kau pagi dia cakap, nak pergi rumah mak. Okey. Tiba dekat rumah mak, kita ajak dia pergi pasar. Kita ajak dia pergi kedai. Kita ajak teman kita pergi klinik. Dia kena call suami dia sekali, nak pergi klinik ni, nak bawa mak. Dia kena cakap. Kalau dia pergi je. Tanpa pengetahuan suami dia. Kalau dia pergi aja, tanpa pengetahuan suami dia, dia dikatakan keluar tanpa izin. Maka dia dapat apa? Dia dapat laknat Allah. Laknat para malaikat sampai dia balik. Pernah tak kita tanya anak-anak kita? Kau datang sini ni, suami kau tahu ke? Tak dapat beritahu. Tak dapat beritahu, jangan datang. Tak kita tanya dia orang. Atau kita jadi membantu dia jadi isteri derhaka. Kita kalau datang sini, kita kata, ini tak boleh nak tanya suami. Suami kerja, dia off handphone. Kalau dia ada dalam bilik apa, dalam bilik penting lah. Bersidang dengan siapa-siapa, meeting. Ini dia tak buka handphone. Dia buka handphone kan pukul 10 boleh buka handphone. Dia ada mesej, dia kata dia akan buka handphone pukul 10. Sekarang ni dia baru meeting pukul 9, tak dapat dia beritahu dia. Alah, peduli lah, kau datang je lah. Sampai sini kan kau cakap dengan dia. Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu kita kata, okey, jangan datang. Tunggu pukul 10 kan. Call dia. Dia kata okey, datang. Kalau dia kata tak okey, jangan datang. Walaupun kita ni mak dia. Walaupun kita ni bapak dia. Sepatutnya kita membantu dia untuk jadi isteri yang taat. Bukan support dia untuk jadi isteri yang derhaka. Ramai tak ibu bapa itu yang support anak dia jadi isteri derhaka? Ramai Ustaz. Tahu tak? Tahu tak dia tolak anak dia masuk neraka? Tanpa dia sedar. Ramai Ustaz. Tahu tak dia tolong tolak anak dia masuk neraka? Rasa mak ayah tak tahu ni. Dia tolong tolak anak dia masuk neraka. Kerana dia api-api lagi. Alah, kau ni dengar sangat lah cakap lelaki kau. Memang kena dengar. Lepas tu dia kata, kau dengar cakap lelaki kau. Kalau lelaki kau kata tak balik raya, tahun ni balik sini. Balik raya rumah mak saya. Tahun depan tu rumah mak saya. Tahun depan, ikut aja. Ikut aja. Janji dia tak ada hak buat suami dia. Memang kadang-kadang kita terasa, tertahu memang rasa. Kadang-kadang kita rasa sedih je lah. Katalah contoh je gitulah. Tapi demi anak kita ni, jangan derhaka. Demi anak kita ni, jangan masuk neraka. Ikut suami kau. Allah akan merahmati. Allah akan meridai pada setiap perbuatan kau. Patut gitu. Ini kalau dia kata, mak, tahun ni tak dapat balik lah mak. Ni abang ni ajak raya mak dia. Baguslah ikut. Ikutlah suami kau tak apa. Kau dah kahwin, kau kena ikut suami kau. Kau cakap gitu. Jangan cakap apa, kau tak balik, ni kali jangan balik-balik lah. Nampak? Kadang-kadang cakap, kau ni memang lebihkan suami kau daripada mak kau ni. Mak kau yang bela kau, mak kau yang beranakkan kau. Tak apalah, pun tak telefon. Isteri dah sebut salah. Isteri dah sebut salah. Bila mak cakap itu. Patut mak yang cakap itu. Tak apa, baliklah. Kita salam dengan keluarga sana. Patut itu. Biar anak kita ni, daripada dia kesedihan, tapi dia being supported by dia punya parent, dia rasa okey lah. Walaupun dia rasa sedih juga. Tak apa, nanti hari pertama kita video call dia. Pergi balik. Pergi ikut suami kau. Patut je gitu. Latih diri kau jadi taat buat suami. Allah akan rahmati diri kau. Dan Allah akan rahmati mak. Kalau mak telah melatih kau untuk taat suami. Begitu cakap. Selalunya, kau pergilah balik kampung sana tu. Pergilah kau duduk sana lah. Kau pergi duduk sana je kau lah. Saya duduk sini lah. Kau pergi duduk kampung kan. Oh, dia punya perkataan ni sindir ada. Peli ada. Marah ada. Ramai bapak-bapak je ni.
Mak bapak tak belajar. Saya cakap tu lah, tak belajar. Mak bapak tak belajar. Patutnya belajar lah. Buka kitab Muhimah dia baca. Dah lah kau dulu dengan suami kau asyik melawan je. Takkan kau nak biarkan anak kau jadi dengan suami kau. Jadi diri kau dulu dengan suami kau. Lawan. Kejakan lawan. Kejakan lawan. Kejakan bangkang. Kejakan lawan. Kejakan bangkang. Kejakan lawan. Suami pun dah meninggal. Baru tahu. Kita dah gagal. Jangan bagi orang yang gagal. Betul tak? Dulu asyik masuk muka. Tak tahu pun. Malaikat laknat. Kejakan masuk muka. Malaikat laknat. Kejakan marah. Malaikat laknat. Kejakan kata. Malaikat laknat. Kejakan jerit. Malaikat laknat. Kejakan balik marah. Malaikat laknat. Kejakan balik pinggan. Malaikat laknat. Tak betul. Dia buat apa? Tahun-tahun dia buat suami dia gitu. Akhirnya suami dia meninggal. Akhir masa meninggal. Tahu tak nanti suami dia akan claim apa dia buat? Suami dia akan claim, dulu isteri aku macam ni, okey, sekarang ni kau ambil, minta pahala kau. Sebab kat sana nanti semua nafsi-nafsi. Semua takkan cakap, isteri aku takkan dakwa kau lah, kau isteri aku tak hukumi. Tak. Dalam kitab kata, bangunlah manusia ni daripada alam dia, alam barzah dia, dibangkitkan mereka di kubur untuk menghadapi akhirat ni. Untuk hadapi akhirat ni, bangkitlah mereka di kubur ni dan mereka akan mencari apa? Mereka akan mencari orang yang boleh mereka dakwa. Mereka akan mencari orang yang boleh mereka dakwa. Boleh sesiapa yang dia boleh ambil pahala. Atau boleh sesiapa yang boleh ambil dosa dia. Antara siapa? Suami isteri, anak-anak. Jangan buat. Mungkin suami tak marah, dia diam. Tapi ada hari perhitungan nanti. Suami dia kata nanti dia, tak apa. Nanti kat akhirat kita settle. Sama juga dengan suami. Buat buruk pada isteri. Dia kata tak apa bang, dah hati dia. Akhirat ni kita cerita lah. Hidup ni tak ada kat sini. Allah yang Maha Adil ni akan berbuka di mahkamah. Itu dia katakan mahkamah Rabu Jalil. Dan semua orang akan diberi keadilan. Tanpa sikit pun terjejas. Tak siapa yang akan memberi rasuah ke, apa, tidak. Waktu tu nanti Allah akan tunjukkan keadilan dia. Bahkan menjadi kesalahan apabila memenuhinya, tapi dengan wajah tak senang. Datang, muka masam. Kenapa? Muka masam. Atau lambat mendatangi suami dia. Suami dia panggil, dia buat tak tahu. Dia dah 20 minit datang. Kenapa? Kenapa aku sibuk ni? Oi, macam-macam cakap. Contohlah ni. Selain itu, seorang isteri juga menceritakan kepada suaminya yang tidak disukai oleh suami kepada rakan. Itu juga derhaka. Atau keluarganya tanpa sebab dibenarkan oleh syarak. Sehingga menjatuhkan pandangan buruk terhadap suaminya. Ceritalah pada mak dia, suami dia gini. Ceritalah pada adik-adik-beradik dia dan guru adik-beradik dia, suami aku sini. Dan menceritakan hal buruk suami dia. Tidak buruk. Kena mengumpat. Dia yang dibenarkan syarak ni, dia boleh cerita pada mungkin imam masjid yang boleh mengambil peranan kadi untuk menasihat dia. Ustaz-ustaz yang boleh mengambil untuk nasihat dia. Itu boleh, itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Tapi kalau usahakan nak cerita, nak luahkan hati, luahkan perasaan, cerita buruk suami pada kawan, sama juga, lelaki cerita buruk isteri pada kawan, itu tak dibenarkan. Paling menakutkan dia cerita pada lelaki kat pejabat. Lelaki pada kawan dia yang lain. Lelaki yang dia jumpa reunion sekolah. Dia cerita, suami aku ni gini. Jumpa reunion sekolah. Budak lelaki tu kata, itulah dulu masa sekolah aku nak kau tak nak layan aku. Mulalah cerita mengapi-api.
Tentang dulu aku tak handsome, aku kahwin dengan orang lain. Aku dulu nak kat kau, sekarang tengok. Dah mula. Dah mula ke arah yang tak baik. Sebenarnya dia kata aku juga ada problem dengan isteri aku. Dah mula dah. Kita ni senasib. Dah mula lah, dah mula tu. Tak apalah nanti kita jumpa. Dah mula tu. Akhirnya, terjebak dengan Lina. Tengoklah, cerita ni banyak berlaku di tengah masyarakat. Cerita ni banyak berlaku dan pengakuan-pengakuan yang dibuat oleh orang lelaki dan orang perempuan. Dah baca tak ceritanya ni? Nak tahu, pergi tanya pejabat kadi lah. Mereka cerita macam mana dia boleh jadi curang. Antara dia bermula dengan kaedah tu lah. Derhaka juga seorang isteri apabila minta cerai tanpa sebab syar'i. Syar'i ni syarak, hukum-hukum agama lah. Yang dibolehkan. Atau mendakwa dirinya telah dianiaya atau dizalimi oleh suami dia sedangkan dia tidak dizalimi, dia tidak dianiaya. Lepas tu dia pergi minta cerai, dia cakap dengan suami dia. Ada perempuan cakap begitu, kalau abang kahwin lagi satu, abang mesti ceraikan saya. Ini satu dosa yang sangat besar. Tak dibenarkan syarak. Tak dibenarkan oleh syarak, faham tak? Kalau kita rasa tak puas hati, jangan minta cerai. Pergilah pejabat kadi, kata suami saya ni dia kahwin lagi dan dia tak mampu bagi saya nafkah. Kena ada sebab lain yang munasabah. Dan dia saya kahwin lagi, dia marah-marah, dia pernah pukul saya. Itu kena ada sebab lain munasabah. Barulah nanti kadi akan mempertimbangkan untuk memisahkan perkahwinan. Tapi kalau dia sendiri tak pasti, dia minta cerai ni boleh tidak, dia minta aja. Waktu itulah yang syarak kata, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Banyak yang macam ni, banyak yang berlaku begini lah. Terutama bila suami sama lain. Betul lah agak banyak berlaku begini. Dia tutup diri dia untuk pergi pejabat agama. Dia tak nak pergi pejabat. Dia malu ke, dia apa ke, tak tahulah. Kerana dia kata dia memikirkan anak. Jadi kalau memikirkan anak, mana dia tak nak bercerai. Dia sabarlah. Sabar tak boleh. Tak boleh, apa lagi nak buat? Betul tak? Bila kita kata sabar, tak boleh sabar. Dia kata mengadu, tak nak mengadu. Tu nak buat apa? Ini dua pilihan yang dia ada. Ini yang banyak berlaku pun. Habis ni kita nak buat apa? Apa kita boleh buat? Nak tanya hukum. Hukum tak tanya, aku tahu. Betul tak? Dan masa kita, apa hukum suami saya tak adil? Tak payahlah tanya hukum. Benda tu dah jelas. Betul tak? Apa hukum suami saya kahwin lagi satu? Dia kat rumah sana seminggu. Kat rumah saya 1 hari. Kat rumah sana 6 hari. Janganlah tanya hukum. Memanglah tak. Memanglah dia berdosa. Betul tak? Dia datang rumah saya sekejap aja. Dia datang rumah isteri muda dia lama. Apa hukum? Saya tanya kak, hukum tu. Budak sekolah menengah pun jawab. Kita pun dah tahu jawapan. Betul. Jadi kita nak kata apa? Kita nak cari supporters ke kata suami kita berdosa? Memang dia berdosa. Apa dia katakan itu? Kalau kita kata dia tak adil, kita rasa kita tak boleh tahan, bersabar. Pergi dia agama. Mengadu dengan dia. Suami saya kahwin lain ni, gini-gini. Cerita dengan kadi. Mungkin kadi akan bagi konseling kepada suami dia. Kadang-kadang kita kata pergilah. Tak nak pergi, takut saya marah. Takut saya marah. Susah betul lah. Susah tau sebenarnya. Akhirnya hidup dalam dilema. Lama stres. Betul tak? Saya tanya betul tak benda ni berlaku di tengah masyarakat? Betul. Betul tak? Betul. Mengambil. Sama dia yang gila. Yang jadi gila pun. Kalau bersabar, okey. Kalau sabar, pergilah berurusan. Pergilah buat satu. Fikir minta cerai. Kalau tak minta cerai ni, kalau benda yang tidak dibenarkan oleh syarak ni, dia boleh menyebabkan tak cuba syurga. Kan dia ada banyak cara. Offer lah suami, okey. Saya bayar abang 10,000. Talak apa? Talak kulub. Tebus talak. Saya nak tebus talak. Saya bayar abang 10,000. Okey, setuju. Lepas tu, tebus talak ni berpisah.
Runding. Suami isteri ada duit. Suami kata okey. Tak apa, jalan. Cakap dengan kadi dah setuju untuk saya tebus talak. Saya dah tak boleh hidup dengan dia dah. Biar kadi tu memberi nasihat. Biar kadi tu bercakap dengan kita. Okey, dari segi hukum, ini boleh, cara ni boleh, cara ni tak boleh, cara ni boleh, cara ni cara dia gini, yang ni boleh, cara dia gini. Sebab suami awak tak lepas awak, okey, ini cara dia. Apa yang boleh buat, ini cara yang dia dulu kalau syarak. Okey, tuan kadi, Ustaz, saya nak cara ni. Okey, apa prosedur dia? Okey, awak isi borang ni, nanti, saya panggil suami awak nanti, tunggu. Saya tengok sekarang proses tak lama macam dulu. Dulu kes orang kena pukul suami nak settlekan dia 6 tahun. Tapi kena ambil lawyer luar. Settlekan. Dia dapatkan fasa. Sekarang ni saya tengok lah. Yang saya dengar lah. Sekejap ni. 2 bulan je selesai. Dia panggil dua-dua dekat pejabat agama. Masuk dalam mahkamah. Okey, tanya. Awak betul-betul ke nak bercerai dengan dia? Tanya isteri. Awak betul-betul ke tak nak ada lagi dah? Okey. Lagi gini dia kemudian. Okey, dia bagi fikir dulu. Keluar sekejap. Bagi orang lain pula. Selang sejam, dia bagi balik masuk. Okey, sekarang dia dah fikir habis-habis, dia bincang habis dah. Mana tak hidup sama, tak nak. Okey, baru dia kata dengan suami, okey, awak lapaskan. Sebab dalam undang-undang Malaysia ni, kalau lapas luar mahkamah, dia kena denda. Walaupun lapas mahkamah, hukum dia sah. Dia kena denda. Kerana melapaskan talak luar mahkamah. Jadi sekarang ni, itulah saya tengok itulah. Apa yang berlaku lah, kawan kadang-kadang. Kita dah kena decide. Sebab tu kita kena ada pertimbangan syarak. Kita kena belajar agama macam ni. Bentuk kederhakaan dengan perbuatan adalah isteri tidak mahu melayani keperluan batin suaminya. Masa muka ketika melayani suami. Menghindari, ini tak bagi suami sentuh. Menggalang suami daripada menghalang suami daripada mendatanginya. Dan perkara-perkara lain seumpamanya. Ini itu termasuk lah. Tanya apa Azhar? Ya Ustaz, Assalamualaikum. Saya tertarik dengan term yang Ustaz guna tadi. Enggan melayani tuntutan batin suami. Apakah yang dimasukkan dengan tuntutan batin itu tadi Ustaz? Yang kita tahu, pada kefahaman yang umum tu dia katakan seks lah. Nafsu lah. Okey, tapi dalam konteks wanita pula, seks itu bukanlah tuntutan batin, itu adalah tuntutan zahir. Jadi yang mana satu? Sebab yang wanita yang batinnya adalah ilmu padu ain. Suami kena beri pada isteri dia adalah ajaran agama. Itu batin. Okey. Isteri tidak bertanggungjawab untuk mengajar suami dia. Okey. Isteri tanggungjawab. Kalau suami dia bodoh, suami dia jawab sendiri. Suami tak punya padu ain, suami jawab sendiri. Isteri tak wajib ajar suami dia padu ain. Tapi suami mesti ajar isteri dia padu ain. Alright. Itu batin. Itu batin. Kalau dia tak boleh ajar isteri dia padu ain, dia mesti hantar orang untuk orang ajar. Ramai suami yang gagal beri nafkah batin pada isteri dia. Sebab dia faham salah faham. Dia faham itulah seks. Itu persoalan saya tadi. Kenapa untuk lelaki pula batinnya adalah seks bukan ilmu juga? Sebab isteri dia tak wajib ajar dia. Faham? Isteri dia tak wajib ajar dia. Isteri dia tak wajib memenuhi keperluan agama dia. Tak wajib. Tapi suami dia wajib memenuhi keperluan agama isteri dia. Kalau isteri dia jahil, dia akan berdosa. Isteri dia tak tahu semayang rukun semayang betul, dia akan berdosa. Isteri dia tak faham haid nifas, dia akan berdosa dan isteri dia juga berdosa kerana dia sendiri tak ada usaha untuk belajar agama. Dia tak kata, ni suami aku tanggung ni, aku bodoh. So, dia kata itu. Kalau dia kata nanti kat akhirat nanti semak-semak amalan salah. Mereka kata, kau ni semayang kau tak ada lah. Dia buat macam ni. Dia tunjuk pada seorang lelaki. Boleh ke?
Memang lelaki dia akan berdosa juga. Tapi dia terlepas ke daripada dosa. Ni, suami aku tu, suami aku tu. Suami dia kata, engkau kan isteri aku atas muka bumi. Kau hidup dengan aku 30-40 tahun. Kenapa kau salahkan aku? Tak, sekarang nafsi-nafsi masing-masing. Ini orang dia. Padahal dekat dunia dulu aku main sayang. Kat dunia dulu 2 hari tak jumpa menangis. Rindu. Kat dunia dulu panggil apa? Honey. Panggil suami dia apa? Honey apa? Darling apa? Ayang. 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 Angel. Apa? Baby Ustaz, baby. Oi. B Ustaz, B. Badan dah besar kursi dipanggil baby. Geli pula aku tengok. Panggil baby. Panggil babe. Short form dia babe. Bukan baby. B tu husband. Abi. Aduh. Tak apa lah nak panggil apa, tak apa. Jangan panggil nama. Dulu guru saya cakap apa Jangan panggil nama. Jangan panggil suami kita Leman. Jangan. Walaupun dia tidak haram, tapi dia tidak menunjukkan penghormatan. Dia hormat ni mula dia panggil. Betul tak? Orang mau pangkat, kita panggil pangkat dia kadang. Hormat ni mula dia panggil. Jangan panggil nama. Saya dah dengar lah orang panggil nama ni. Panggil Din. Din. Kita pergi rumah dia ni. Kita ingat siapa? Din ni driver dia ke? Anak lelaki dia ke? Kenapa dia datang? Din. Buat susu dia tu begini. Saya jadi malu. Saya pula yang malu. Din. Padahal suami dia kat luar ni punyalah. Macam-macam lah. Tokoh-tokoh yang terkenal lah kan. Buat ni. Din. Buat susu Din. Janganlah panggil Din. Paling kurang panggil lah. Tradisi pada orang Melayu kan. Panggil abang. Paling kurang lah. Nak panggil lain tu panggil lah. Tak apa. Hormat ni pada nama. Betul tak? Kita macam bos kita, selalunya tak panggil nama. Panggil encik, panggil puan, kan? Kalau dia ada pangkat, kita panggil pangkat. Kan? Betul tak? Kalau berbesar lagi, tak panggil nama. Kalau dia Tan Sri, panggil Tan Sri, kan? Mana kita panggil nama. Kita jemput sekarang ni CEO kepada syarikat kita ni. Syarikat yang besar tu. Leman untuk berucapan. Ada MC kat situ. Kita merayakan kedatangan CEO kita, Leman dan bini dia, Joya, pada majlis ini. Selamat datang Leman dan Joya, hari-hari itu. Aduh, tak ada Ustaz. Kena terajang MC tu boleh ni. Kenapa tak cakap Leman dan Joya? Ada nama dia, encik ke kan? Tuan ke? Atas apa? Atas first impression to show our respect. Sama juga dengan isteri, suami. Tak boleh panggil isteri tu gendut. Gendut ke kejap? Tu gendut. Tahu gendut? Tahu tak gendut ni apa? Lama tak dengar perkataan tu, Ustaz. Gendut lama tak dengar. Apa lah gendut lah? Gemuk. Gemuk. Gendut. Kau masak apa gendut? Wah, ajar betul. Ustaz, slow sikit Ustaz. Yang tu jangan sebut sangat. Walaupun suami kita memang gendut, gendang-gendut tali kecapi, dah kenyang perut nak makan lagi, jangan panggil suami kita gendut. Abang gendut, jangan. Abang tu dah okey, gendut jangan panggil. Panggil abang nampek dah makan, itu kau ni macam pedi aku. Panggil dia nampek. Macam pedi kau buta aku berapa pack ni. Jangan panggil tu. Jangan panggil nama itu di belakang dia. Panggil abang comel Ustaz. Panggil abang comel. Panggil abang handsome. Kau kenapa lambat? Abang yang handsome aku nak makan nasi goreng pula. Aku goreng ada nasi. Kawan tanya, kau kenapa lambat aerobik ni? Alah, si Dugong tu nak makan nasi goreng pula. Dia panggil abang ni Dugong. Walaupun memang besar Dugong. Kalau masuk dalam laut tu, dia berenang, tahu tangan sini, orang pun confuse. Dugong ke orang? Walaupun itu, dia tak boleh cakap dengan kawan dia. Aku tadi nak keluar dah pergi aerobik. Aku dah pakai, aku nak pakai kasut. Si Dugong ni nak makan nasi goreng pula. Allah, mengada-ngada betul lah.
Beli dah kat depan tu dia selamat nak makan. Aku tu yang aku lambat sikit ni. Sorry lah, si dukung ni nak. Dia tak cakap depan suami dia dukung. Tapi dia cakap belakang dia dukung. Kau tak berusaha men. Tak boleh berusaha. Dosa besar. Jangan buat gitu pun. Tak ada respect tau. Belakang suami tak ada respect dia. Sekali balik tengok betul-betul suami jadi dugong apa ada yang ke muka. Tengok pada suami yang kolam. Buat apa pada kolam? Jadi dukung betul. Baru nangis. Okey. Minggu depan sambung. Hal ini termasuklah apabila seorang isteri keluar daripada rumah. Kita baca selalu, kita remind ourselves selalu, ingatkan diri saya dengan kawan tu ingat diri masing-masing. Baca selalu, ingat kepada pasangan selalu, ingat kepada anak perempuan selalu. Baca, ingat, diberi ingatan. Lama nanti hati itu terusik dan dia bergerak kepada benda yang lebih baik. Saya harap daripada mula kita belajar muhimah ni, ada dah perubahan pada isteri kita. Ada dah perubahan pada diri kita. Kalau tak ada perubahan, amat sedih lah. Dah tak belajar, tak berubah. Belajar pun tak berubah, amat sedih. Ada benda tak kena dengan kita. Okey. Bat tanya, Bat. Assalamualaikum Ustaz. Tak apa. Bagi Kak Suhaida ni dulu tanya. Sebab saya Kak ni Suhaida tanya. Orang. Kak Suhaida silakan. Suhaida tanya apa? Saya tak tanya Ustaz. Kau angkat tangan. Tanya. Ada tak? Ada dia? Tak ada, Bat. Tanya, Bat. Okey Ustaz. Kalau mohon saya beri laluan sekejap Ustaz boleh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon laluan sikit pada AJK Kofa dan juga pada Ustaz untuk mengumumkanlah sebagaimana yang tim kami janjikan, kita orang nak buka balik infak untuk kitab-kitab yang digunakan oleh Ustaz dalam kelas mingguan, insyaAllah. Nanti Puan Syida akan masukkan maklumat di mana yang perlu dibankingkan dalam tiap-tiap guru lah, insyaAllah. So itu sebagai pemakluman kami lah. InsyaAllah kalau siapa-siapa yang berhajat boleh masukkan wang yang dihajati tu pada detail yang diberikan selepas ni lah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Okey. Azhar, tanya apa Azhar? Okey Ustaz, ini since Ustaz cakap tadi harap-harap sejak kita belajar muhimah ni ada perubahan. Saya honestly saya rasa apa yang saya intai dalam perbicaraan atau perbincangan muhimah setakat ni. Saya nak cuba tengok dekat mana silap saya yang kalau kesilapan saya itu yang menyebabkan pasangan saya berbuat dosa, supaya nak mengelakkan dia daripada berdosa lah, insyaAllah. Okey. Itu yang saya tengok lah Ustaz. Terima kasih. Yes. Itu sepatutnya lah. Yang saya tengok tu nama dia muhasabah. Itu benda yang betul yang patut kita buat lah. Bukan kita kata bila belajar muhimah kita kau ni dapat kau derhaka, nampak tak kau derhaka, bukan. Bukan itu. Kita berubah. Dengan kita berubah, Allah akan ubah pasangan kita. Mudah-mudahan. Dengan kita berubah, Allah akan ubah anak kita. Mudah-mudahan. Tapi penting kita berubah. Okey. Siapa tanya ni? Rohaya. Kek buah kuning. Tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Rohaya. Ni dua soalan. Satu mengenai buku saya ada belilah daripada yang buku yang ada thumb drive semua tu kan. Saya nak tahu yang sebab saya baru lagi lah join dalam thumb drive tu isi kandungan dia ada yang sudah print out ke atau ada satu tu PowerPoint. Saya tak tahu siapa itu dah print out ke. Tak, yang PowerPoint tu dah print yang dekat buku tu lah. Yang buku biru tu ke? Buku biru ada, buku merah ada kan, dua kan. Okay, sebab kebanyakan ceramah buku biru ke merah tu ada dalam pendrive. Pendrive tu ada 166 video. Oh okey. 166 Yang video tu adalah termasuk juga video-video saya yang saya boleh ambil balik daripada YouTube, saya masukkan sekali. Oh dah yang lama dulu lah ya. Yang lama dulu, yang belajar dulu. Yang ni semua ni tak ada dalam pendrive lagi. Yang ni kita rakam dulu, nanti 3-4 bulan nanti kita masuk dalam pendrive, kita print pula nota yang ada ni, nanti kita bagi.
Okey. Yang soalan kedua, ini bukan berkenaan dengan tadilah panggilan suami. Sebab saya dulu, sekarang kita pun dah berumur, dah besar anak kecil. Kita panggil diri kita mama, baba. Itu ada saya dengar kata tak elok. Sebab kena ajar anak kan. Kita panggil suami kita papa. Pak suami kita panggil kita mama. Adakah itu salah ataupun niat kita bukan kata nak panggil dia sebagai ayah kita, tapi untuk anak kita lah, biar jadi macam panggilan. Kita panggil pada pendapat yang saya dengar Ustaz kata lah. Kita panggil sesekali tak apa, tapi masa anak kita kecil tak apa. Kita nak latih dia panggil. Kalau kita macam saya, masa anak saya kecil pun saya tak panggil suami saya, isteri saya Umi. Isteri saya pun tak panggil saya Abi. Tapi anak-anak boleh sebut juga. Betul tak? Pengalaman kita lah. Pengalaman kita. Biar kita panggil dia macam mana kita panggil dia sebagai isteri dan dia panggil kita macam mana panggil kita sebagai suami. Biar panggilan mama, baba, papa ni biar anak-anak panggil. Supaya kita dapat tahu ni isteri kita. Dan dia dapat rasa kita suami dia. Jadi panggillah apa-apalah yang tradisi kita ni, suami ni dipanggil macam ni. Yang penting jangan panggil nama. Jangan suami isteri panggil nama suami. Yang saya kata tadi lah. Panggil Leman lah, panggil gitulah, panggil Dolah lah. Jadi ini satu benda yang tak bagus lah sebenarnya lah. Kalau kita tak biasa panggil, sekarang kita panggil lah. Kita panggil dia abang. Kalau orang Melayu ni dia selalu dipanggil abang. Abang ni bukan makna abang ni orang tua. Abang ni pada bahasa Melayu ni, pada definisi dia, kalau suami isteri ni, suami. Begitulah. Itu yang elok lah. Kewa, nak tanya apa kewa? Tak ada? Okey. Okay, terima kasih Ustaz. Okey, saya nak beritahu ni satu perkara. Ada 14 orang dah order buku. Saya ada baki 5 je tu. Saya dah masuk, dia kata ada 5 set. Saya nak habiskan ni je. Tapi ada 14 orang. Jadi yang baki ni saya kena print balik lah. Saya minta kedai print. Jadi dia janji dengan saya awal minggu depan baru siap. Jadi awal minggu depan lah baru saya post saya post dengan pendrive sekali lah. PKP ni memang payah sikit. Dia tak secepat yang macam biasa lah. Okey. Nanti tanda wah. Baca kat situ. Hal ini termasuklah. Kak Sambil nak tanya apa? Ada angkat tangan ni? Tak ada. Tanya Kak Sambil. Tak Ustaz, tertekan. Maaf. Okey, tak apa. Hal ini termasuklah apabila seorang isteri keluar rumah tanpa izin. Ini kita dah baca dekat kitab-kitab. Tapi saya nak baca lagi sekali. InsyaAllah Ustaz. Kita ulang sekali, 2 kali, 3 kali pun tak apalah. Kita ulang sikit, kita pergi kitab balik nanti. Habis baca ni nanti, kita pergi kitab balik. Moga-moga akan lebih terkesan pada diri kita dan kita sering mendapat peringatan. Kadang-kadang kita lalai, kita lupa. Belajar, tak buat. Itu buat balik. Moga-moga peringatan yang kita dapat berulang kali ini menyebabkan kita lebih berhati-hati dan lebih bersedia untuk taat pada Allah. Nanti mau ingat nanti minggu depan, tanda kat situ, hal ini termasuklah. Okey? InsyaAllah. Kita jumpa malam ni nantilah. Kita sambung belajar tasawuf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum ala syafi'i anbiya muslimin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf semua. Kasih banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustaz. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.
الحمد لله 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 الحمد لله